forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar penjelasan Dr. Agus tentang Zahid dilepas tanpa dibebaskan bagi semua 47 pertuduhan. Sebelum kita baca detail sikit, Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi hari ini dibebaskan tanpa dilepaskan pembebasan untuk 47 pertuduhan rasuah. Okey, mari kita dengar penjelasan daripada Dr. Agus. Di akhir kita komen macam biasa. Jawapan pertama kita ialah tidak boleh legislatif campur tangan dalam urusan kehakiman. Tak boleh. Tidak ada kata menteri, Perdana Menteri mengarahkan hakim, badan kehakiman untuk membuat keputusan mengikut selera eksekutif. Tidak boleh. Kerana keadilan itu perlu ditegakkan secara bebas. More interestingly, is what PM said last night from Jakarta. Dia bagi tahu kerajaan tidak campur tangan, kerajaan menghormati the separation of powers, kerajaan menghormati juga peruntukan perkara 145(3) perlembagaan. Apa dia itu perkara 145(3) perlembagaan? Peguam negara mempunyai keutamaan di mahkamah untuk memulakan prosiding, menoktahkan prosiding, melanjutkan prosiding. Itu adalah budi bicara kuasa AGC ya untuk menentukan bagaimana prosiding itu harus bermula. Nah, di hadapan kita sekarang ini berlaku satu persepsi luar biasa buruknya kerana dikatakan kerajaan terlibat dalam kes yang menyebabkan Datuk Seri Zahid didischarge, dilepaskan tetapi tidak dibebaskan. Bila peguam negara sendiri menghentikan perbicaraan ini, biarpun telah ada prima facie case against Datuk Seri Zahid, kerajaan just cannot do anything. Kerajaan tidak involve dalam penentuan ini, tetapi ditentukan oleh peguam negara. Timbalan Pendakwa Raya telah memberikan hujahnya mengapa dilepaskan dan dibebaskan. Pertama, kerana lawyer buat representasi. Lawyer Hisham dah buat representasi, ada sampai 200 muka surat tebalnya dan beberapa kali representasi, dan selepas itu adalah tugas AGC, Peguam Negara, untuk menyemak, menilai dan mempertimbangkan representasi tersebut, sama ada nak menentukan kes ini diteruskan ataupun dibebaskan, tak dilepaskan ataupun dibuat siasatan lanjut dan sebagainya. Selain daripada representasi daripada lawyer Datuk Seri Zahid, adalah juga daripada perakuan dan cadangan SPRM bahawa sebenarnya kes ini dahulunya dibuat secara tergesa-gesa tanpa siasatan yang lengkap, maka dalam tempoh yang ada bagi memberi keadilan kepada semua yang terlibat, khususnya kepada yang kena tuduh, wajar siasatan lanjut dilakukan. So itu adalah hujah yang diberikan oleh TPR, Timbalan Pendakwa Raya, ya. Mengapa permintaan itu dibuat di mahkamah. Yang kedua, apa yang Peguam Negara bagi tahu. Peguam Negara bagi tahu ini adalah DNAA. Ini adalah discharge not amounting to acquittal, bukannya DAA. So kita beza antara discharge not amounting to acquittal dan discharge amounting to acquittal. Ini dilepaskan tetapi tidak dibebaskan. Ini bukan kes pertama. Sebelum daripada ini ada kes Lim Guan Eng pada September 2018, ada kes Syahidan Kasim pada April 2019, ada kes Musa Aman pada Jun 2020, ada kes Tengku Adnan pada November 2021, ada kes Datuk Seri Abdul Aziz Rahim pada Disember 2022, ada kes Syahril Samad pada Jun 2023. Jadi DNAA ini bukan satu benda yang baru, benda yang pelik, benda yang asing, bukan. Dalam kes yang saya sebutkan tadi, dia telah berlaku beberapa kali. So, tindakan Peguam Negara ini selain daripada perkara 145(3) juga adalah sesuai dengan peruntukan Seksyen 254 Kanun Prosedur Jenayah, ya, yang menyatakan bahawa Peguam Negara bila-bila masa pada waktu difikirkan sesuai, jika perlu boleh menghentikan apa-apa prosiding jenayah yang sedang berlangsung di mahkamah. Dia tidak dilepaskan begitu sahaja.
Ya, di Mahkamah Undang-Undang di hadapan Hakim Colin Siqueira, Peguam Negara telah memberikan 11 hujah utama mengapa memohon kepada mahkamah untuk kes ini dilepaskan tapi tidak dibebaskan. So mahkamah menyatakan bahawa hujah Peguam Negara adalah kukuh, menerimanya dan kemudiannya memberi keputusan di NAA. Jadi itu keputusan mahkamah, bukan langsung berkaitan dengan keputusan daripada kerajaan. Khususnya keputusan daripada Perdana Menteri. Jadi ini hujah yang sesuai dari segi undang-undang untuk menyatakan bahawa kita tidak terlibat dalam campur tangan kes Datuk Seri Zahid ini. Ialah apa tu DNAA? DNAA ini adalah untuk membolehkan supaya kalau siasatan itu tidak lengkap, kalau dahulunya dibuat secara terburu-buru, dituduh secara terburu-buru, dan jika kemudiannya dirasakan bahawa ada bukti kukuh untuk dilanjutkan pertuduhan ini, maka pertuduhan ini boleh terus dilakukan lagi. Sebab itulah kemarin apabila Peguam Negara meminta supaya kes ini dilepas tetapi tidak dibebaskan, Peguam Datuk Seri Zahid meminta supaya kes ini dibebaskan dan dilepaskan. Cuma hakim tetap menyatakan bahawa kerana ada lagi sesuatu yang perlu dilakukan untuk memberi keadilan kepada kedua-dua pihak, kepada kerajaan juga kepada orang yang kena tuduh, maka sebab itulah hakim memutuskan kes ini sebagai kes DNAA. Itu adalah kuasa mutlak Peguam Negara untuk menentukan sama ada untuk sambung atau tidak, noktahkan atau tidak perbicaraan daripada diteruskan. Itu kita kena ingat adalah di bawah perkara 145 pasal 3 perlembagaan, dan ia selari dengan pertukan Seksyen 254 Kanun Acara Jenayah. PM tidak campur tangan kerana kita ada separation of power. AGC menentukan setelah menilai dan mempertimbangkan representasi yang dibuat, dan AGC putuskan berdasarkan kepada kuasa beliau di perkara 1453 yang selari dengan Seksyen 254 Kanun Acara Jenayah. Peguam Negara Datuk Idrus Harun bercuti berkuasa 6 September. So benda itu dibuat 2 hari lepas. Siapa in charge, siapa yang arah, siapa yang memangku pada waktu itu. The issue is not the individu. The issue is kuasa Peguam Negara. Ini kita bercakap tentang institusi, kita tak bercakap tentang individu. Sebelum daripada ini, Idrus Harun dah berapa dia buat DNAA pada orang. Jadi apa masalahnya jikalau dalam konteks pada hari ini juga, biarpun beliau bercuti contohnya, ya, Peguam Negara yang memangku membuat keputusan dan arahan yang sama. Dan arahan itu adalah berdasarkan kepada permintaan SPRM. Alasannya berdasarkan kepada representasi yang kukuh, dan representasi itu datang bukan pada masa ADC ini nak bersara. Semasa AGC Datuk Idrus Harun bertugas pun telah dinilai, telah ditapis, telah diberi perhatian terhadap representasi yang dibuat. Pada pandangan saya, dari segi undang-undangnya begitu. Dan ketegasan PM sendiri yang menyatakan bahawa dia tidak campur tangan, tidak terlibat, harus juga kita ambil kira. Kerana jikalaulah PM nak mencari keputusan yang selamat, nak campur tangan, I don't think keputusan itu akan dibuat pada waktu ini. Dikala kerajaan sedang menghadapi pilihan raya kecil, simpan jeram dan juga pula. Saya kalau fikir nak selamat, kalau fikir untuk popular votes, ya, kalau fikir begitu, I don't think apa yang dibuat oleh mahkamah itu adalah garis waktu yang tepat. Tetapi kerana ini keputusan mahkamah, ini dimohon secara sebegini, ini permohonan daripada AGC, maka begitulah yang dibuat. Memang dari segi persepsinya itu, apapun kita hujahkan sukar diterima rakyat. Kerana mind conditioning ini telah dibuat oleh pembangkang sekian lama. Bahawa awas satu hari Datuk Seri Zahid akan dilepaskan daripada pertuduhan ini. Nak menunjukkan bahawa akan ada ketikanya akan ada campur tangan daripada Datuk Seri Anwar untuk membebaskan Datuk Seri Zahid. Kita tidak ada hujah politik yang kita boleh sandarkan. Kita pun tak mahu menggunakan hujah politik dalam kes yang sebegini. Kerana dari segi undang-undangnya clear cut case. Kita kena percaya kepada sistem kehakiman.
kita kena percaya kepada peruntukan Perlembagaan Perkara 1453 dan juga Seksyen 254 Kanun Acara Jenayah. Kita kena percaya kepada 11 hujah yang diberikan oleh Peguam Negara untuk memohon DNAA daripada mahkamah. Kita kena percaya kepada keputusan hakim yang menyatakan bahawasanya 11 hujah yang dikemukakan oleh Peguam Negara itu kukuh. Biarpun beliau menyatakan bahawa tindakan permohonan DNA ini merugikan waktu mahkamah dan juga membazirkan masa kerana telah sampai ke peringkat prima facie, tetapi setelah mendengar hujah daripada Peguam Negara, hakim sendiri menyatakan bahawa hujah-hujah yang diberikan oleh Peguam Negara itu kukuh untuk beliau kemudiannya membenarkan permohonan DNA ini. Okey, tonton komen saya lah. Sebelum ni, masa Muhyiddin dibebaskan, semua kata keadilan telah ditegakkan. Habis-habis bila Zahid dilepaskan, ramai pula tak puas hati. Pelik betul. Masa Muhyiddin dilepaskan 2-3 minggu lepas, tak ada pula yang bising. Ini geng MPN. Masa tu dia orang puji lah. Sekarang dia bising pula. Inilah nampaknya ketidakadilannya. Bila kena time dia orang, bagus. Bila kena time kat orang lain, tak bagus. Apalah. Okeylah tuan-tuan. Mari kita terus menyokong kerjaan perpodan dan PMA anak Ibrahim. Assalamualaikum.